Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ahli kuasa Surau An-Nur, bandar Seremban Selatan. Jadi alhamdulillah bertemu kita di alam maya. Masya-Allah. Rupanya Surau An-Nur ni aktif walaupun dalam masa PKP kita tak boleh bertemu secara fizikal, tapi kita masih bertemu di alam maya. Pahala yang sama, masya-Allah. Ilmu dapat, pahala dapat. Kita bayar bil telefon, kita pun dapat pahala kerana kita meletakkan bil kita ni, Allahu akbar, sentiasa duduk dalam majlis ilmu untuk biayai majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi insya-Allah pada malam ni ana nak kongsi satu tajuk. Kita nak kongsi satu tajuk yang tajuknya agak mungkin nampaknya tak adalah berat sangat, tetapi benda ni benda berat, benda besar. Benda ni benda yang diremehkan manusia, diremehkan oleh orang-orang ramai, kan? Tetapi dia punya kesan dia besar. Kesan dia besar. Jadi insya-Allah tajuk yang tuan-tuan tengok yang ana tulis, keutamaan memberi salam. Jadi sebelum tu, ana minta semua jemaah yang ada yang sedang menonton ni, tak tahu berapa orang, tolong petik nama kawan-kawan, petik nama jiran-jiran, keluarga supaya dapat tengok yang ada di qaryah taman tuan-tuan lah. So, keutamaan memberi salam. Okey, insya-Allah dalam ruang masa yang ada, nanti kita bertemulah secara fizikal pula, insya-Allah. Kita bertemu secara fizikal. Negeri Sembilan dah boleh buat kuliah kan? Negeri Sembilan dah boleh buat kuliah. Ana ada dapat jemputan daripada tak ingat surau mana, tapi Senawang juga. Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Bulan 10 nanti di Senawang. Ana ada dapat jemputan. Mudah-mudahan clear lah, lepaslah kita pergi insya-Allah. Baik. Keutamaan salam daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Seorang sahabat ni namanya Abdullah bin Amru Al-As, anak kepada Amru Al-As. Okey, suara ana jelas ke semua? Mohon seorang komen suara ana jelas ke tak jelas? Suara ana jelas tak? Seorang mohon tulis. Masya Allah, dari Taman Bukit Subang. Jelas. Okey, terima kasih Puan Yusliza Salam. Okey, nah jelas Noriza Anwar. Okey, baik kita sambung, kita terus. Zakiah, Puan Zakiah Idrus Hizadin. Okey, jelas Tuan Hizadin, Tuan Hizadin. Okey, clear. So kita pergi. Daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang lebih baik? Kita semua Islam kan? Tapi dalam ramai-ramai orang Islam ada yang terbaik,
Ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Ada yang sangat baik. Dalam ramai-ramai orang Islam, ada seorang sahabat datang. Masya Allah, JB jelas. Subhanallah. Okey, petik nama. Share-share semua. Baik, nah. Allahu Akbar. Islam mana yang lebih baik, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'u salama ala man arrafta wa man lam ya'rif. Atau kama Rasulullah SAW, rawahu imam muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, sepakat kat atas hadis tadi Imam Bukhari dan Imam Muslim. InsyaAllah. Baik, apa maksud hadis ni? Siapakah orang yang paling baik keislamannya, ya Rasulullah? Tuan nak jadi orang Islam paling baik? Dah tentu nak jadi paling baik. Okey, ni hadis pertama. Hadis nombor 2 lagi sedap. Hadis nombor 2 lagi lazat, sedap. Bab salam ni jangan pandang remeh, jangan pandang enteng. Okey? Maka siapa yang lebih baik? Nabi kata tut'imut ta'ama wa taqra'u salama ala man arrafta. Man arafta wa man lam ya'rif. Jadi kata Nabi SAW, orang Islam yang paling baik dia suka bagi makan. Lepas tu, dan mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal dan maupun orang yang tidak kamu kenal. Sampai ke Felda Kahang Timur, Masya Allah. Baik tuan-tuan, kita cerita dulu bab bagi makan. Okey, sahabat tanya, ya Rasulullah, orang Islam yang mana paling baik? Nabi kata yang pertama bagi makan. Bagi makan sini bukan bagi makan kat binatang, dekat haiwan ternakan. Itu ya juga satu kewajipan. Kalau kita membela binatang, wajib bagi makan. Okey, ini cerita dia dengan orang. Yang kedua bagi salam. Baik, dua-dua ni adalah perbuatan kita terhadap sesama manusia. Sesama manusia. Okey. Bagi makan. Kalau kita mampu, rajin-rajinlah buat kenduri. Bagus. Kalau kita tak mampu buat kenduri besar-besar ke, doa selamat ke, yalah, doa mana ada tak selamat kan? Melayu ni panggil doa selamat. Mana ada doa tak selamat? Okey, hantarlah nasi lemak kat surau masjid. Boleh 50 bungkus, 100 bungkus. Surau hari ni, Negeri Sembilan tak pasti berapa. Kalau Selangor surau 50 orang. 50 bungkus. Boleh faham tak? InsyaAllah. Nampak kawan-kawan ajak minum, jom kita pergi, kita belanja minum. Dia bukan order siakat 3 rasa pun. Dia order teh tarik je pun. Roti canai kosong. Capati roti tempayan. Alah, RM5 tak habis dia seorang. Kalau roti canai dengan teh tarik, betul? Kita bayar. Ini maksud orang yang suka memberi makan. Ataupun kita buat rutin. Setiap bulan gaji kita ambil 5% saja. Tak bayar banyak. Kalau gaji RM3,000, RM4,000, 5% saja. Kalau RM4,000, RM200. Daripada RM4,000 tu RM200. Daripada RM4,000 tu RM100. Kita buat tiap-tiap bulan, hantar kat masjid surau. Hantar kat jiran kita yang asnaf. Bulan ni ambil 5 orang. Bagi 5 paket beras yang 5 kilo. Bulan depan 5 orang pula. Boleh faham? Bulan lagi 1 blok belakang pula. Bulan lagi 1 rumah. Cari 5 rumah. 5 kilo sebungkus. Yang 5 kilo. Terpulang lah, nak bagi 10 pun tak apa. Yang 5 kilo berapa? Katalah RM15. Baru 5.50, RM75. Tak habis 100. Tak habis 100. Kalaulah kita ni satu taman buat begini, setiap orang ada senarai asnaf dalam taman dia, di kejiranan dia kita semua simpan nama asnaf. Setiap bulan kita 5 orang, hang 5 orang, aku bagi 5 orang. Masya Allah, tabarakallah. Boleh? Ini maksud orang suka bagi makan. Kita tak cerita lagi orang suka infak, suka menderma, suka tolong orang susah. Yang kedua, Nabi kata wa taqra'us salam. Selalu melafazkan kalimah Assalamualaikum ala man arrafta, atas orang yang kamu kenal. Wa man lam ya'rif,
walaupun orang yang kamu tak kenal. Baik. Apa maksud dua-dua arahan Nabi? Pertama, suka bagi makan. Kedua, bagi salam. Nabi ataupun Islam sangat-sangat suruh kita jaga hubungan baik sesama Islam. Bab bagi makan, tak kira Islam ataupun tak Islam. Okey? Bab bagi salam pada orang Islam. So, Nabi suruh kita zahirkan elokkan kebaikan akhlak agama aja pada kita. Hubungan silaturahim akan lebih baik dengan kita bagi jiran kita, bagi teman-teman di taman perumahan kita. Jumpa je siapa bagi salam. Jumpa je siapa bagi salam. Kenal tak kenal, nombor 9. Nombor 1 bagi salam. Kenapa Nabi suruh bagi salam? Allah akan cabut sifat sombong dalam diri kita. Ya Allah Tuhan. Allah akan cabut sifat sombong dalam diri kita. Ini bila kita suka mengucapkan salam. Baik. Kita infak pula, bagi makan. Para suami, para ayah ataupun ibu ataupun isteri yang bekerja, office hour ke tak kisah. Kan? Terpulanglah setiap hari ke kalau mampu. Seminggu sekali ke kalau kurang mampu sikit. Ataupun time gaji. Beli anak-anak. Kalau sekarang tak boleh keluar makan, kalau dah boleh, bawa sebulan sekali mereka makan di luar. Keluarga dulu nombor 1. Bawa mereka makan. Ataupun anak-anak beli jajan buat balik. Time gaji buat balik sate. Time gaji buat balik. Ini suka bagi makan. Keluarga kita pakat Korea, sebulan sekali kita ambil senarai asnaf, fakir miskin dalam taman kita. Sebulan sekali kita kongsi. Sebulan sekali, tolong, jom kita share seorang RM50. Seorang RM50 je, tak payah banyak. Sebulan sekali, time gaji, seorang RM50. Ataupun satu pintu RM50. Berapa banyak kita dapat beli beras, kita dapat beli pack makanan, hantar pada kejiranan kita yang asnaf. Masya Allah, tabarakallah. Ingat, ulama menyebut, Allah tak pernah berkira dengan rezeki yang dia bagi kat kita. Kita jangan berkira dengan sahabat-sahabat, dengan jiran kita yang miskin. Sebab tu Nabi kata, orang boleh jaga dua benda ni. Dia suka bagi makan, dia suka ucapkan lafaz salam. Islam terbaik. Islam terbaik. Nampak tak? Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, anak nak sebut. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabatin au it'amun yaum miskin. Okey? Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Nah, Allah kata, tahukah kamu apakah jalan yang sukar? Wa ma adral aqabah. Sekali lagi Allah kata, kamu tahu tak apa jalan yang sukar? Jalan yang sukar ni kata Allah, memberi makan pada hari kelaparan. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Memberi makan pada hari kelaparan maksudnya orang miskin. Kita bantu. Boleh? Au miskinan dha matrabah. Ataupun, pertama Allah sebut, orang miskin di kalangan keluarga kita, dha maqrabah, kaum kerabat kita. Seterusnya, Masya Allah, Kak Sabzia Saleh, saya dah share 10 grup. Allahu Akbar, terbaik. Pakat share semua. Antum pun dapat pahala yang tak putus, ya Allah. Pahala besar. Kita kongsi majlis ilmu. Share semua. Baik. Lalu, yang seterusnya Allah kata, au miskinan dha matrabah. Orang miskin yang duduk di tepi jalan.
Yang meminta-minta, pengemis, peminta sedekah. Nombor satu, sebelum kita bagi, jangan hina mereka. Dosa besar, ya Allah. Dosa besar. Jangan hina mereka. Mungkin dia ketuk cermin kereta kita, kebetulan tak ada cash. Jawab dengan baik-baik. Jawab dengan baik-baik. Boleh? Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, bagilah seberapa ikhlas. RM5 ke? Lah ni RM1 jangan dia buat perangai lah tuan-tuan. RM1 bukan boleh beli apa. Paling kurang RM5 okey dah. Tuan-tuan, jangan peduli dia sedikit ke dia apa. Semua orang kata, itu sedikit Ustaz. Ana agak kurang setujulah orang kata, okey sedikit kita jangan tolong. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau dia tak susah, dia tak mau dipergunakan begitu. Untuk dapatkan sesuap nasi dia nak makan 3 kali sehari, dia sanggup dipergunakan. Kenapa tuan-tuan? Dia tak ada peluang lain, dia tak ada lubang lain. Itu saja jalan dia nak dapat makan. Dan kita pun bukan jumpa dia tiap-tiap hari. Betul kan? Sebulan sekali pun belum tentu kita nak bagi. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au miskinan dza matrabah, orang yang meminta di tepi jalan jangan hina. Allah hantar mereka datang jumpa kita. Allah datang hantar mereka jumpa kita. Allah kata dah cukup bulan, aku masuk 4,000 kata Allah. Aku masuk 5,000. Ada orang dia masuk, Allah masuk 10,000 gaji dia. Ada orang dia masuk 3,000 gaji dia. Allah pun hantar fakir miskin ketuk cermin kereta dekat traffic light. Allah nak tengok berapa ringgit kita nak bagi. Berapa ringgit tuan-tuan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu walau ajrun karim. And Allah kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dengan pinjaman yang baik. Tuan-tuan, kita bagi pinjam ke Allah. Allah nak pinjam duit kita ke? Allah bukan nak pinjam duit kita. Allah bukan nak pinjam duit kita. Habis itu Ustaz? Tuan-tuan, maksud pinjaman di sini, Allah nak tengok dia bagi kat kita. Kita boleh bagi dah untuk syiar agama dia. Allah akan bayar balik. Bukan RM50, bukan RM5. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Dan dialah yang mengkayakan kita, mengkayakan seluruh alam. Dia akan bayar balik dengan syurga. Allahu Akbar. Dia akan bayar balik dengan syurga, tuan-tuan. Nah ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Boleh? Ingat tuan-tuan, RM1 dia boleh jadi 700 di padang mahsyar. Tuan-tuan infaklah. Tuan-tuan buatlah program macam mana sebut tadi untuk karya kita, untuk asnaf di kejiranan kita. Terpulanglah apa bentuk program. Tuan-tuan, RM50 yang tuan-tuan keluarkan, RM10 yang tuan-tuan keluarkan, semua tu ya Allah sedang menunggu kita di yaumul mahsyar. Duit tu dah tunggu siap di padang mahsyar. Duit tu dah tunggu siap di padang mahsyar. Syarat, jangan ungkit pemberian kita. Batal semua pahala. Bulan lepas dah bagi dah. Bulan ni nak lagi ke? Amboi, tak reti kau nak cari kau lain pula. Allah, batal pahala tuan-tuan. Batal pahala. Jangan. Boleh? Jangan ungkit. Batal pahala. Satu, jangan mengguriskan perasaan orang yang menerima. Boleh? Batal pahala. Okay? So, kebaikan seorang Islam, kata Nabi, dia suka bagi makan, dia sebarkan salam pada orang yang dia kenal ataupun tak. Masuk rumah, bagi salam. Masuk kereta, dalam kereta ada isteri, ada anak-anak, bagi salam. Walaupun rumah kita tak ada orang. Boleh faham Walaupun rumah kita tak ada orang, bagi salam untuk diri kita sendiri. Boleh? InsyaAllah, sahabat-sahabat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah sebut, fa idza dakhaltum buyutan
fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Masya-Allah. Tengok Allah kata pada surah An-Nur ayat 61. Surah An-Nur ayat 61. Kata Allah, faida, apabila ataupun tatkala dakhaltum, kamu masuk buyutan, kamu masuk rumah kamu sendiri, kata Allah. Ini adab kita, masuk rumah. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni masuk rumah tak bagi salam? Dia kata rumah kita ni nak bagi salam apa? Hei, bagi salam, ya Allah. Walaupun rumah tu tak ada orang. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum. Bagi salam pada diri kamu sendiri. Tahiyatan, penghormatan. Tahiyatan min indillah, dari sisi Allah yang diberkati, mubarakan tayyibah, lagi maha baik. Masya Allah. Tuan-tuan, bila kita ucap salam masuk rumah, pertama untuk keluarga kita yang ada dalam rumah, yang kedua untuk batang tubuh kita, keberkatan, kemuliaan dari Allah untuk kita. Subhanallah. Benda yang orang pandang remeh, tapi bendanya bukan main-main, tuan-tuan. Budak-budak ini kata bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, cuba kita tengok nah. Contoh, macam hari ni Ana tulis lafaz salam dekat wall kan. Sebelum mula kuliah Ana tulis lafaz salam. Ana tulis lafaz salam. Baik. Semua orang pakat jawab salam. Ana bagi salam seorang pada ramai orang. Ramai orang akan doakan Ana balik. Nampak tak? Salamun alaikum. Kesejahteraan dari Allah untuk kamu semua. Dan adab bagi salam, kelompok yang kecil, yang tak ramai, bagi salam pada kelompok yang besar. Itu maksud. Itu cara kaedah. Baik, kita bagi yang kedua, insya-Allah. Hadis yang kedua, lagi sedap hadis ni. Hadis ni lagi sedap. Lagi sedap. Lepas ni share link semua kuliah. Daripada Abu Hurairah. Ya, Anda minum sikit. Ambil air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Zul Elan nak buat akaun surau pakai infak belakang, insya-Allah, untuk kesinambungan dakwah di qaryah kejiranan kita tu lah. Alhamdulillah. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adkhulukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabaina bukan tahabbabtum tak nampak titik kecil sangat. Tahabbabtum afsus salam bainakum. Dia ada soalan. Mana soalan tadi? Pandangan Ustaz tentang Allah tak jelas. Hilang soalan. Bukan hilang, Ana scroll. Okey. Nak tanya Ustaz, baik. Soalan ni jadi lagi-lagi yang tak boleh baca. Mana kita baca maksud hadis ni. Demi Tuhan, Nabi bersumpah. Bersumpah. Yang jiwaku nafsi biyadih, jiwaku di tangan Allah.
Apa kata Nabi? La tadkhuluna jannah. Tidak akan masuk syurga seseorang itu. Nabi bersumpah, orang ni dia tak akan masuk syurga. Allahu Akbar. Dia tak akan masuk syurga orang ni. Apa maksud Nabi ni? Keras sangat. Nabi bersumpah ni. Okey, la tadkhuluna jannah hatta, sehinggalah, hatta tu'minu, sehinggalah dia beriman. Dia betul-betul beriman. Lepas tu Nabi SAW kata lagi, wala tu'minu, orang tu tak beriman hatta, sehinggalah tahabbu awala adkhulukum, sehinggalah dia saling cinta mencintai. Okey. Nak tanya Ustaz, pandangan Ustaz tentang bagi salam secara menulis di grup, okey? La haula wala quwwata illa billah. Pandangan Ustaz tentang menjawab salam menulis di grup, macam tu ke? Okey tuan-tuan, gini. Anda pergi dulu soalan tu dah. Bab jawab salam dekat grup, dekat Facebook, dekat WhatsApp. Memang dari sudut teks hadis. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam. Grup WhatsApp, Insta, Big Facebook dan bagaimana hukumnya. Okey, tadi satu. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Ustaz akan datang ke Surau Ar-Rasyidin Blok 11 Desa Mentari, Taman Medan selepas PKP ni. Ustaz terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila kita di Selangor buka balik kuliah, insyaAllah kita teruskan jadual asal balik. Jadi nak harap semua yang menguruskan jadual kuliah di Masjid Surau tu berhubung baliklah dengan semua asatizah yang dalam jadual masing-masing. Okey tuan-tuan, kita jawab soalan tadi. Macam mana hukum bab salam ni, bagi salam, jawab salam dekat Facebook, WhatsApp, Instagram, Bib dan sebagainya lah. Okey. Hadis yang mengatakan ni, wa taqra'us salam. Okey, mengucapkan salam, salam bainahum, sebarkan salam antara kamu. Okey nah? Hadis ni tuan-tuan, ulama mentafsirkan iaitu ucapan salam yang dilafazkan dengan mulut. Yang dilafazkan dengan mulut. Yang tu wajib dijawab. Boleh? Yang dilafazkan dengan mulut wajib dijawab. Adapun yang bertulis, boleh faham? Ada ulama kata wajib juga dijawab, tapi ada ulama kata dia tak wajib dijawab. Boleh? Kerana apa? Dia bukan secara langsung. Macam kita jumpa ni, telefon ke apa, secara langsung. Tetapi ada ulama yang ambil jalan yang lebih baik, lebih selamat. Dia kata dah orang ucap doa baik-baik kat kita, kenapa tak mau jawab? Dan sudah adabnya lebih baik kita jawab. Orang tu doa kita, kita pun doa balik kat dia. Dan ingat, tulisan kita dengan tulisan salam, tulisan kita waalaikumsalam ataupun kita punya stiker assalamualaikum. Itu semua pahala ya Allah. Pahala. Sebab tu sahabat-sahabat, nak tulis apa-apa, mulakan dengan salam. Biar pahala tu lebih. Ana yakin kita semua ni tak menulis benda tak elok, tak menulis benda buruk-buruk. Tapi tambah dengan kalimah salam. Kalau apa-apa benda baik, tambah dulu, mulakan dengan alhamdulillah. Kalau ada permintaan, mulakan dengan insya-Allah. Gitu, insya-Allah. Boleh nak? Insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Hadis tadi. Nabi kata, demi Tuhan, demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Ya, terima kasih.
Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Mahukah kalian, Nabi kata, fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bila mana kalian kerjakan, maka kalian akan saling cinta mencintai. Maka Nabi kata, apa dia? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Sedap dah bunyi hadis ni? Ana ulang. Ana baca tanpa berhenti, dengar elok-elok. Kalau sempat tulis, tulis. Ataupun ulang tengok tak apa. Tengoklah pada minit yang keberapa. Cewah. Ana baca Melayu nah. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bila mana kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas hadis ni? Baik, Nabi kata, hampa semua tak masuk syurga. Kecuali kena ada iman. Kecuali kena ada iman. Nabi kata, iman kamu tak ada sehingga kamu saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi, hormat, menghormati, mulia, memuliakan. Ini kerja hati, kerja hati. Lalu Nabi kata, nak ada satu benda aku bagi tahu, kalau kamu buat, kamu akan saling cinta, mencintai. Masya Allah. Apa dia tuan-tuan? Sebar afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Tuan-tuan bangun tidur. Bangun tidur. Semua grup WhatsApp yang kita ada, pam, Assalamualaikum dulu. Masya Allah. Hantar stiker ke, Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya doakan semua sihat, diberkati usia, diberkati rezeki, semua baik-baik. Bye-bye. Cukup lah. Mulakan dengan salam, lepas tu doa sikit-sikit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita akan disayangi seluruh makhluk, ya Allah. Kita akan dicintai seluruh makhluk. Apa guna kita ada media sosial? Dia tak boleh tolong pada masyar. Apa guna handphone mahal-mahal? Bayar bil bulan-bulan, tak boleh tolong pada masyar. Hanya dengan kalimah salam dia mula pagi. Allahu Akbar. Facebook, Assalamualaikum. Nak tulis apa-apa, Assalamualaikum. Nak WhatsApp apa-apa, Assalamualaikum. Sehingga kan Nabi kata, seseorang kamu tidak akan beriman. Kamu tak akan masuk syurga sehingga beriman. Kamu tak akan beriman sehingga saling cinta mencintai. Jadi nak dapat cinta mencintai, Nabi kata nak tahu tak? Sebarkan salam antara kamu. Tuan-tuan, benda ni benda yang terhakis daripada tabiat orang Melayu. Betul kan? Orang Melayu bab ni makin kurang, kadang-kadang dia nak masuk rumah sendiri pun dia tak bagi salam. So bila kita hilang sifat salam ni, apa dia? Tuan-tuan, kita nak masuk syurga besok, kalimah ni lah malaikat sambut di pintu syurga. Di pintu syurga kalimah ni lah. Salamun alaikum, kata malaikat yang jaga syurga. Sejahteralah ke atas kamu. Bima sabartum. Sebab kamu dulu sabar menanggung amal-amal soleh. Sabar dengan dugaan-dugaan maksiat. Malaikat ucap salam. Dan Allah akan cabut manusia daripada sifat sombong. Siapa yang selalu bagi salam. Boleh? InsyaAllah. Kita akan disayangi, dikasihi oleh seluruh makhluk. Dan orang yang suka bagi salam, Allah cabut sifat sombong. Maknanya apa? Dia ni rendah diri. Dia bukan jenis takabur. Kita pergi kaunter, kita dulu lafaz salam. Jumpa orang blok, kita buka tingkap, Assalamualaikum cik. Kita bagi salam. Naik kapal terbang, pramugari tunggu kat pintu, Assalamualaikum. Kita bagi salam. Boleh? Pergi pasar malam, pergi pasar tani, pergi pasar pagi, bagi salam. Assalamualaikum.
Makcik, ikan ni macam mana jual? Kak, saya pisang ni berapa sekilo? Bagi salam. Tuan-tuan, mulai pada detik ini, kuncilah kepala otak kita, tanam dalam jiwa kita, ke mana jumpa siapa pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaman arafta, wa man lam ya'rif, orang kamu kenal ataupun orang kamu tak kenal, boleh faham? Bagi salam. Dan bayanglah, manusia Melayu terkenal dengan sifat suka bagi salam. Orang Melayu jadi tak sombong. Bila tak sombong, tuan-tuan, bukan tak sombong dengan manusia. Yang lebih penting, kita tidak sombong dengan agama Allah. Yang lebih penting, kita tidak sombong. Bila dengar laungan azan, kita kata kita lebih hebat. Kita ada urusan penting. Kita tidak sombong dengan arahan tutup aurat. Kita boleh tutup aurat. Kita tak sombong. Kita tak sombong dengan perintah-perintah Allah. Ini yang lebih penting. Jangan sombong dengan perintah agama. So, kuncinya, jangan lupa, jangan loket bagi salam. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita pergi hadis yang ketiga, boleh? Hadis last, lepas tu kita berhenti. Kita solat isyak semua. Mudah-mudahan. Hadis yang ketiga. Allah, daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayyuhan nas, hei manusia. Nabi sebut, ayyuhan nas, hei manusia, asus salama wa at'imu ta'am wa at'imu ta'am wa sallu wan nasu nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ana ulang lah. Sedapnya hadis ni, ya Allah. Ya Allah, hadis ni lazat sangat. Pegang semua insya-Allah. Ana baca dulu teks Arab dia. Ayuhan nas, hei manusia, kata Nabi SAW. Asus salam. Sebarkan salam, kata Nabi. Wat'imu ta'am, bagi makan, pemurahlah, jamu orang, belanja orang, anak-anak keluarga. Wasallu wan nasu niyam. Solatlah kamu di saat manusia sedang tidur, solat malam. Boleh faham tak? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan daripada Allah. Nabi gabung, hei manusia, Nabi kata, sebarkan salam, sukalah belanja orang makan, boleh faham dah? Lepas tu bangunlah malam hari munajat pada Allah. Kamu akan masuk surga bisalam, dengan rahmat, dengan kesejahteraan daripada Allah. Boleh? InsyaAllah. So malam ni, belanja orang makan, tak payah banyak, dia minum air kita bayar. Ada rezeki lebih, kita bagi lebih. Tak ada rezeki kurang, kita bagi kurang. Tapi jangan lupa. Teringat adik-beradik kita. Mungkin ada adik-beradik kita di kalangan adik-beradik yang agak kurang sikit ekonomi dia. Bank boleh 100 time gaji. Allahu Akbar. Dia angkat tangan tak ada dengan Allah. Boleh? Lepas tu, kata Nabi, wasallu wan nasu niyam. Solatlah kamu di saat manusia sedang nyenyak tidur. Qiyamul lail, hidupkan malam hari, tuan-tuan. Doa yang paling mustajab 1/3 malam yang akhir, seperti mana anda dah sebut dalam solat tazkirah Ramadan di surau dulu. Lalu kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Kita semua akan masuk syurga dengan kesejahteraan daripada Allah. Wallahu ta'ala alam.